Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu lagi kita di channel Malaysian Respond yang menganalisis dan merespon beberapa isu-isu yang boleh kita kira hangat membabitkan negara kita dari segi politik, sosial, dan macam-macam lah. Nah, sorry lah video agak gelap-gelap, kabur-kabur sedikit, sebab biasalah tadi keputusan baru kena umum kan. Kita ini kali membahas tentang, seperti kita sedia maklum, keputusan PRN, Pilihan Raya Negeri Sabah yang baru saja selesai. Seperti yang kita sedia maklum, Gerakan Rakyat Sabah yang terdiri daripada Barisan Nasional, Perikatan Nasional, STAR, PBS telah menang. Tahniah kita ucapkan, ya, tahniah, semoga menjadi government yang baik kepada Negeri Sabah. Dan parti incumbent, yaitu Parti Warisan, sudah kalah. Jadi saya straight to the point lah. Analisis saya adalah 5 punca utama kekalahan Warisan. Kita tidak payah membahas isu-isu luaran, faktor-faktor luaran macam peranan media, kesilapan ucapan, apa itu semua tidak payah. Nah, sebab ada orang menuduh peranan media masa mainstream kita kononnya sudah menyebelahi pihak lawan, tapi itu tidak payah. Itu bukan kesilapan Warisan. Itu orang lain yang bikin. Oke, pertama sekali, kesilapan yang terbesar adalah pengumuman Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa dia dapat majoriti. Dia ingat dia pintar. Anwar Ibrahim ini dari dulu kalau pasal berucap, bercakap, menarik-narik macam tertarik dia punya ucapan, bagus. Tapi kalau dari segi pergerakan politik dia, tindakan dia, movement dia, palui. Dia tidak tahukah Pilihan Raya Negeri Sabah sedang full swing campaign. Yang kau pergi ucapan begitu bikin apa? Terus swing orang punya support. Faktor simpati terus tumbuh kepada Perikatan Nasional. Orang simpati kepada Perdana Menteri. Perdana Menteri tidak menafikan, Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak menafikan. Tapi apa yang Tan Sri Muhyiddin buat? Dia tolak tepi itu hal, terus menggerakkan bantuan prihatin 2.0. Orang pun senang hati. Satu, kedua orang simpati. Sama si Anwar tadi, memandangkan dia adalah alliance kepada Warisan, orang terus menyampah. Katanya tidak mau kerajaan tebuk atap, tapi rupa-rupanya dia pun panggil YB UMNO. YB UMNO lagi tu. Dia tidak fikir kah? Kenapa YB UMNO, MP UMNO, ahli parlimen UMNO, tiba-tiba pura-pura masuk parti? Dia orang bukan mau masuk betul-betul. Syahid dan Kasim. Lepas Anwar berucap tidak, lepas Anwar berucap, dia orang tarik balik sokongan. Dia orang sengaja tu. Si Anwar betul-betul tidak fikir. Kenapa 19 MP UMNO pura-pura masuk PKR? Dia tidak fikir kah? Tidak mungkin MP UMNO yang begitu besar jabatan diorang, di parti diorang lebih kukuh mau masuk PKR. Tidak mungkin. Tapi diorang buat begitu supaya Anwar buat ucapan. Anwar ini pantang kena umpan sikit, terus menggelupur. Dia tidak fikir kenapa ini Pertuan Agong di saat Baginda Gering, kenapa MP UMNO tiba-tiba masuk? Mesti ada perangkap kan untuk dia. Jadi dia pun bikin ucapan, konon-konon ada majoriti, dinamakan tidak dapat. Itu salah satu kesilapan Anwar. Daripada orang simpati sama dia, terus simpati sama Tan Sri Muhyiddin. Tan Sri Muhyiddin pandai, dia tidak pakai adun bersatu, MP bersatu, dia pakai MP UMNO. Pura-pura berkawan sama si Anwar sekejap, tahu-tahu itu untuk membolehkan Anwar bawa bini dia, bawa si Fahmi, terus bikin press conference di Meridian sana. Dia ingat dia pandai. Faktor pertama. Faktor kedua, machinery Warisan gagal total. Machinery diorang yang bukan yang berjalan-jalan, tapi media sosial diorang. Warisan Anak Sabah, page diorang, Pren Osyafi Abdal. Lepas tu diorang punya calon-calon di tiap-tiap bahagian, ada website diorang, ada Facebook diorang. Kebanyakannya cuma memaparkan tentang video-video yang menunjukkan semangat patriotik. Ada lagu-lagu, ada tarian-tarian, ada sajak-sajak. Orang tidak memandang itu. Orang memandang cyber trooper. Barisan Nasional, diorang punya cyber trooper, diorang peduli. Orang palui-palui macam Zul Padli pun diorang pergi pedulikan. Yang Warisan, cyber trooper Warisan kebanyakannya adalah sukarelawan, macam saya itu hari. Kita bikin analisis, kita bikin campaign untuk dapat sokongan. Lepas itu kita tes, kita masuk page Warisan. Diorang tidak layan, kita message tidak layan. Saya bagi contoh, okeylah, di kawasan Tanjung Aru, Datuk Jun Suong punya kawasan. Bos, tolong, antara Teluk Kasuapan dengan Pondo,
Kasuapan memang pengundi dia bulat sama kau di Tanjung Garu. Pengundi Pondo nampak sikit ke Tanjung Garu. Tapi untuk kawasan lain, Pondo dulu tu Lubuk 05. Kau harus jaga. Dia tidak peduli. Dia bilang Pondo tidak dalam list. Tengok apa jadi. Cyber Trooper Warisan tidak dipedulikan oleh Warisan sendiri. Tapi Cyber Trooper BN, diorang betul-betul kau ambil peduli. Diorang bantu, diorang subscribe sampai Cyber Trooper diorang naik. Faktor yang kedua. Faktor yang ketiga, terlalu memperlekehkan Star dan PBS. Kenapa saya bilang begitu? Kau sudah tahu image APCO di mata Kadazan Dusun tidak berapa kuat. Dengan meletakkan calon APCO yang memakai lambang APCO, seolah-olah kau ingat PBS dengan apa tu tidak apa-apa. Tengok PBS punya bijak. Dia letak calon-calon otai. Dia tidak letak calon-calon muda. Sebab apa? Warisan menembak pengundi muda di kawasan Kadazan Dusun. PBS tidak apa. Biar anak dia pergi sokong Warisan, bapak dia, mama dia sokong kita. End of the day, bapak mama dia akan influence anak dia untuk sokong PBS. Terlampau merendahkan. PBS menang di saluran 1, 2, 3. Saluran 4, 5 mungkin dia ada balance-balance sikit. Itu analisis yang kita buat. Diorang terlampau memperlekehkan Star. Star tidak apa. Star dia bertanding di kawasan yang kubu kuat dia, di Tambunan, di Keningau. Tapi PBS di kawasan-kawasan yang Warisan tidak duga. Kalaulah Warisan meletakkan calon yang menggunakan lambang Warisan, ada fight. Ini tidak. Dia bikin apa? Calon yang ada lambang UPCO. Yang kelima, yang keempat, salah pilih gandingan. Salah pilih gandingan. Bikin apa kau bawa si Mat Sabu, si Said Sadiq, si Mukris pergi Sabah? Kau bukan tidak tahu. Itu Atuk sama bosku. Bosku lagi popular. Kau panggil Atuk, dia orang panggil bosku. Bosku kalau jalan pergi mana-mana kampung di Sabah, semasa dia jadi PM, dia popular sebab dia selalu turun padang. Atau apa? Mau minta universiti dulu pun susah. Salah pilih gandingan. Itu faktor yang keempat. Yang kelima, BN, dia dengan PN, dia orang menamakan calon ketua menteri tapi tidak menentukan. PN namakan Haji J, Bung Mukhtaradin dinamakan oleh BN, tapi dia orang dinamakan saja tapi tidak ditentukan. Jadi orang di kedua belah pihak pantai barat, pantai timur fikir kita ada calon, kita undi PN banyak-banyak supaya Haji J boleh jadi ketua menteri. Itu orang Bajau Tuaran fikir, itu orang Bajau Papar fikir. Di pantai timur orang Sungai ingat, undi Mukhtaradin. Kita undi dia boleh jadi CM. Sekarang apa sudah jadi? Walaupun struktur Warisan nampak utuh, tapi taktik GPS, AJRS yang tidak menggunakan siapa calon dia sebenarnya membawa keuntungan untuk diorang. Jadi Warisan, cuba lagi lah. Jangan ulangi kesilapan yang sama. Jangan ulangi 5 kesilapan fatal ni tadi. Terutama Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim, retired lah. Kasih can sama Datuk Seri Syafiq Apdal. Kau punya bodoh Anwar Ibrahim memang melampau. Kau sudah tahu calon UMNO tu umpan kau saja, MP UMNO 19 orang. Tidak mungkin diorang apa? Selepas kau kena umpan, terus kau nak bikin press conference. Sekarang apa sudah jadi? Kau punya pasal lah Warisan kalah. Celaka kau Anwar Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.